Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rizal, apa khabar semua? Hari ini hari Ahad, 15 Ogos, kita berada di pertengahan bulan Al-8. Selepas seminggu kita menerima berita tentang NFP, Non-Farming Payroll, yang menyebabkan kejatuhan emas lebih about 7%. 7% is a huge aggressive movement, price movement. Jadi saya ada share sekarang tentang pergerakan emas sekarang. Seperti biasa, saya cuba mengambil sedikit masa tuan-tuan dan juga masa saya untuk kita sama-sama berkongsi tentang pergerakan harga emas, dan saya cuma memfokuskan kepada skop saya selepas kenaikan harga emas pada tahun lepas, Ogos tahun lepas 2020, berada di puncak, berada di harga paling tinggi dalam history sejarah harga emas pada 2000, melepasi barrier 2000 US dollar per ounce, berada di puncak sini dan melengkapkan wave 3. Okey, jadi wave 3 dah lengkap. Sekarang kita melalui fasa wave 4, which is a wave penurunan, dan dia mempunyai ABC. Okey, di sini saya boleh tunjukkan di sini jelas wave A dah complete sejak kejatuhan secara gradually berakhir pada bulan Mac. Okey, saya masuk quantum meter, saya mengenali quantum meter pada waktu ini. Okey, dan saya ada membuat pembelian di waktu ini, which is good to buy at low. Jadi lepas sebelum ini saya dah boleh nampak peningkatan harga dia. Saya dah untung 60%. Okey, kat sini saya jual sedikit. Dan ada banyak lagi yang saya masih tamak masa tu sebab saya tak belajar analisis. Jadi saya mengharapkan harga ni naik lagi. Saya tak belajar analisis, saya tak belajar fundamental. Saya berdasarkan pada trend sekarang. Saya tengok trend uptrend. Kenapa saya kena jual sekarang? Saya jual sedikit. Saya mendapat keuntungan. Saya jual di sini Saya ada jual a few unit, 5 unit. Profit dalam 50%. Saya ada beli 5 unit, saya jual 5 unit, modal dalam RM5,000 lebih. Saya dapat 50%, saya dapat separuh. Saya dapat 1 unit, saya dapat RM500 dan RM2,500. Good profit actually. Okay. Jadi saya tak jual semuanya, saya jual sedikit. Saya dengan mengharapkan harga akan naik. Tapi masa tu saya tak belajar analisis. Saya tengok harga dah start turun, saya ignore. Saya ingat dia adalah seperti biasa market correction, tapi rupanya ia adalah penunjuk aras bahawa harga emas telah turun sebab complete B. Dia dah lengkapkan A, B. B adalah satu peningkatan, dan kalau saya lihat dari segi Fibonacci dia pun dia dah meet area 1618. Jadi kesian saya lah, saya tak belajar teknik analisis masa tu. Saya cuma tahu basic saja pasal uptrend, downtrend. Jadi saya berdasarkan emosi Saya berdasarkan emosi. Pada saya tengok harga dia, saya dah jual sedikit sini, saya tengok naik lagi 60%. Tunggu lagi lah kan. Tunggu. Dia jatuh dan jatuh pada muka saya. Lesson learn, saya belajar pada kesilapan saya. Kita kalau buat trade plan, kita kena ada trading plan. Kita kena set kita punya mind, kita punya trading plan. Bila kita dah jual, kita jual. Jangan libatkan emosi. Emosi ni menyebabkan kita akan terjebak ke lembah kehancuran. Saya ada banyak. Saya rasa saya banyak unit juga. Saya berjual sedikit. Alhamdulillah saya dapat profit sikit. Tapi kat sini patut saya jual. Saya tak jual. Saya berharap dia harga naik. Okay, aman. So based on analysis, Elo Wave A dah complete, B dah complete pada Jun, awal Jun, akhir Jun. Jadi sekarang kita menuju ke Wave C. Wave C ni adalah satu penurunan. Ramai yang berpendapat bahawa Wave C sudah complete sejak kejatuhan harga baru-baru ni kan. Tapi bagi saya belum cukup lagi. Saya tak tahulah, saya punya gut feeling kata masih belum cukup. Sebab dia patutnya jatuh melebihi bawah A ni tapi kita tengok A ni pada, kita tengok pada 1683 dan kita tengok pada kejatuhan hari ini adalah
Ni 617. Ini untuk daily Kalau kita ambil dalam 4 hours, kita tengok berapa dia rendah turun. Ni pun dalam 4 jam pun dan 17 something. Which is tak cukup. Okay, tak cukup lagi. Kita tengok deep lagi 1 jam. 1 jam chart. Saya nak buktikan bahawa wave C masih belum complete Okay. Dalam 1 jam kita boleh nampak 1694, 1993. Tapi cuba tengok kejatuhan pada wave A. Wave A yang pada bulan ni 1679. Nampak? 1677, 179. Jadi kejatuhan pada masih belum cukup. Belum lagi 1692. Belum lagi melepasi this line. Saya dah buat satu line sini. Jadi saya masih berharap dan berdoa agar wave C belum lagi complete. Kenapa? Inilah beauty-nya pasal emas ni kan. Harga emas kita naik, kita suka. Harga jatuh pun kita suka juga. Sebab apa? Harga jatuh lah. There's a point, entry point. Kita beli unit. Kita buat layering. Kita beli. Discount price orang kata. Kita beli. Sebab apa saya begitu beria? Biarlah harga jatuh. Bila kita beli pada harga rendah. Kenapa? Kerana bila wave C ni complete, kita dah get ready untuk wave 5 bermula. Ini wave 5. Apa yang berlaku pada wave 5 ni? Kalau kita tengok wave 5 ni, selepas tengok one day lah. Report. Tengok ini wave 3. Ni sekarang wave 4. Ada A, B, C dan dia akan start wave 5, which is kenaikan dia melebihi this line. Melebihi kemuncak wave 3 tahun lepas. Ini kita target ni. Lebih daripada 2074 ni. Ni. Dia akan naik lebih. Kebanyakannya berpendapat antara 2100 dengan 1300, ada yang 2500 pun ada. By JP Morgan ke ataupun by big company, big band. Mereka harga akan naik. Tapi dia naik pun akan dalam bentuk zigzag juga. Ada 5 wave. Biasanya wave ketiga tu dia akan lebih panjang. Tapi tak apa, kita kena secure dulu beli kat bawah ni guys. There's a only opportunity untuk kita dapat untung. Buy low, sell high. There's an opportunity you cannot miss. Seriously. So saya berharap wave C belum complete dan peningkatan harga ini. Okey, tengok ni peningkatan harga ini adalah bersifat sementara dan dia akan jatuh kembali dan untuk membuat wave C yang terendah daripada 1677 dan untuk melengkapkan wave C. Tapi andai kata analisis salah, maksudnya dia dah kata complete kat sini, so sebenarnya peningkatan ini adalah permulaan sebenar. It's just a beginning of wave 5 Jadi harga dah naik ni. Kita boleh beli. Saya akan tengok Isnin ni. Kalau saya dah nampak harga dia menunjukkan uptrend dan melebihi apa yang saya jangkakan, okey, saya terpaksa akur dan terima hakikat bahawa wave C dalam wave 4 tu dah complete. Sekarang kita melihat kita berada dalam wave 5 Wave 5 dah mula sebenarnya. Jadi okey, mungkin saya nak share sedikit apakah prediction saya pada minggu lepas. Mungkin betul, mungkin salah. Saya masih bias kepada wave C masih belum complete lagi dan harga peningkatan harga ini adalah sementara dan dia akan turun selepas ini, selepas dia mencangkakan. Jadi berapa banyak dia nak boleh naik. Okey. Jadi apa saya buat? Daily report ni saya kekurangan data. Tengok kalau kita saya cuma ada 2-3 candle saja. Jadi saya pasal melihat pada 4 jam. Go deep. Apa saya akan buat? Saya akan buat satu trend line. Trend line ni pun ikut suka. Kita akan buat satu line mana yang boleh menyentuh banyak point So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 4. Okey, 4 point. So saya buat trend line, support line. And then saya juga dibantu oleh EMA 50-200 untuk melihat sekiranya ada cross EMA 50 dengan 200 ni, ia juga sebagai penanda aras kenaikan ni akan bertukar, akan menjadi swing low. So dia sekarang naik so saya sedang tunggu bila dia nak swing low. Jadi how high kita nak tu, kita akan gunakan tools indikator sebagai membantu untuk kita
menjangkakan, tapi tak boleh confirm, bukan pasti. Ia perlu dikonfirmkan dengan banyak lagi benda-benda indikator yang lain. Satu, saya dah buat trend line, support line, saya dibantu oleh EMA 50-200, dan juga saya akan tarik satu Fibonacci. Ni breakout dominant breakout. So saya tarik dari sini ke sini. So saya menjangkakan harga ni boleh naik sejauh 1618 pada 1830. Okey, dan 1830 juga saya dapati ia ada satu key support yang sangat kuat di sini, di mana kalau kita tengok sini is a good support actually. Okay, it's a strong support actually. Jadi harga ni insyaAllah saya akan gunakan this one trendline support ni sebagai sekiranya harga ni dah start jatuh, break this line, saya tengok EMA ni adakah dia sudah cross. Itu ada penanda saya bahawa trend bullish ni sudah berakhir dan dia akan turun. Okey, itu harapan saya, biar diturun. biar diturun. Jadi so that kita mau melihat, nanti saya akan buat lagi, kalau dia dah start turun, kita akan buat satu gap analysis berapa jauh pula dia boleh turun. Dan saya masih berharapkan dia jatuh below dan 1680 supaya komplisi boleh complete dan kita boleh buat pembelian secara berjemaah, beramai-ramai di sini. Ini satu peluang yang keemasan yang tuan-tuan dan puan-puan tak boleh lupakan. Sebab apa? Kita sedang menunggu satu wave 5 yang akan bermula, dan ia kemuncaknya melebihi puncak tahun lepas. Tahun lepas lebih 2070, dia akan melepasi. Of course dia akan bergerak dalam bentuk 5 subwave dalam ni, tapi itu juga adalah peluang kita untuk buat layering dan beli, jual pada masa tinggi, dia pull back, beli, dia naik lagi, jual. Hopefully dalam this cycle kita boleh buat 4-5 termination which can give us a very substantial profit. Sangat, you boleh gandakan duit simpanan you dalam masa yang bagus bagi saya, bagi profit yang sangat bagus. Jadi saya masih berharapkan, doakan saya agar wave sini masih boleh compete. Kenaikan harga ini adalah bersifat sementara. Lebih daripada itu dia akan patah balik dan turun below dan 1680. Lengkaplah wave C, lengkaplah wave 4. Maka kita sedang menunggu wave 5. Wave 5 ni ada satu peluang, jangan dilepaskan. Jangan lepaskan peluang. Okay? Jadi kita kena siap minda kita. Kita kena siap kita punya knowledge dalam bentuk technical analysis. Jangan lupa fundamental juga adalah penentu sebenar juga. Keep aware, keep your eyes and ears about the news. Ini semua adalah catalyst yang ramai orang tanya, emas ni is a precious metal, kenapa harga dia turun naik? Tuan-tuan dan puan-puan, emas adalah komoditi, dia based on the supply and demand. Ia juga adalah reciprocal dengan US dollar. Jadi ini bergantung pada sentimen. Kalau US dollar menguat, dia akan reciprocal, emas akan turun. Tapi kalau tuan-tuan lihat secara keseluruhan, emas ni adalah dia dalam bentuk uptrend. Kalau kita tengok sejak bila, tengok ni, sejak 2015 you see, 2015 hingga 2020 adalah satu peningkatan. Kalau kita nak ukur sekarang ni berapa, sejak daripada bawah ni berapa persen ni naik dalam masa 5 tahun, sudah almost 98%, 100% dalam masa 5 tahun. 100%. Jadi bayangkan dalam masa 5 tahun, kalau kita beli dulu emas fizikal, kita boleh gandakan, okay? Tapi dengan konsep GLA JE10X, ia lebih super bagus daripada you simpan emas fizikal, kerana setiap 1% kenaikan equivalent to 10%. Jadi you tak perlu tunggu. Contohnya kalau you beli emas fizikal pada tahun 2015, pada tahun 2020 you dapat 100%. 5-6 tahun 5-6 tahun you kena tunggu.
Tapi menggunakan JE10X, you hanya perlukan naik 1% equivalent to 10% profit. Bermakna untuk dapat 100% profit, untuk gandakan duit investment you hanya perlu kenaikan 10% saja. Jadi 10% tu datang dari mana? Saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Let me present to you. Sekiranya kita membeli pada harga rendah, katakanlah pada 1680 kita menjaga harga dia turun lagi Okey, kita ambil ini 1680. I give you bila dia akan naik 10%. Tunjuk you 10%. 10%, 10%, 10%. 10% campur 3% profit margin. So you kena consider 13%. Okay. Tengok. Untuk dapat 10% kenaikan equivalent to 3% sebab ada profit margin taken by company 3%. So is tuan-tuan hanya perlu tunggu harga dalam 1900. Tuan-tuan dah dapat 100% profit. How is that? Daripada you beli emas fizikal, you kena tunggu 100% untuk doublekan you punya duit investment emas ni. Menggunakan JE10X, you hanya perlu tunggu kenaikan 10% saja. Plus 3% profit taking by company. Sebab you ada beli you beli JE with profit 3%. Jadi consider 13%. Jadi saya harap tuan-tuan nampak ini adalah peluang kita, opportunity kita beli pada bawah ni. Dan kita hanya perlu tunggu harga emas, pergerakan emas melebihi 1900, you dapat 100%. What if you beli kat sini, kita target harga dia naik sampai 2100. See? 25%. Tolak 3%, 22%. 22% is 220%. Can you imagine what is the potential using the leverage of other people's money? Ramai orang kata leverage is too complicated to me lah, apa pening lah, apa. Kita dah sebenarnya dah hidup lama dengan leverage ni. You beli kereta, you bayar down payment 10%. 90% is financed by bank. That's a finance. You using other people's money to finance, and you buat pinjaman atau pembiayaan. That's a leverage. You beli rumah, you bayar 10% down payment, 90% is using bank's money. Of course, you akan bayar interest kan untuk PBN. Same like a JE10X. Kita beli satu unit, 9 bahagian lagi. Company bagi kita pembiayaan secara tawaruk, patuh syariah. Itu yang sangat bagusnya. Patuh syariah, halalan thayyibah. Ini salah satu peluang untuk kita menggunakan these facilities untuk instead kita beli 1 gram, 1 unit dapat 4 gram, 4.3 gram, kita gunakan JE10X, kita dapat gandakan hingga 10 kali, kita ada 43 gram, dan daripada situ kita buat calculation, setiap 1% kenaikan memberi kita pulangan 10%. Sebab teknik leverage ni kan, teknik leverage ni sangat powerful tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lepaskan peluang ni. Ini adalah satu produk yang sangat powerful. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan nampak Jangan confuse leverage ni dah lama hidup dengan kita dari segi pinjaman. There's a finance yang macam contohnya kita buat sekarang ni. 9 bahagian tu kita buat finance untuk beli emas. Jadi kita dapat ownership sekarang ni 10 kali ganda. Instead of kita beli physical emas 1 gram, sekarang kita dapat 10 gram. Itu perumpamannya. Jadi bila keuntungan tu kita dah dapat 10. Sebab apa? Kita ada punya grammage yang dengan modal sebanyak ni kita dapat leverage. Kita dapat grammage 43 gram emas. Jadi setiap satu kenaikan equivalent to 10% profit. Jadi untuk dapat 100%, is it impossible? It's possible. Kan? Kita tengok tahun 2015 dengan 2020, it's about 6 tahun you dapat gandakan. Tapi dengan gunakan JE10X, saya tak boleh janjikan bulan dan bintang dari segi time frame dia, sebab kita betul-betul berdasarkan kepada harga emas. Cepat atau lambat, that's all. Jadi pergerakan emas berdasarkan kepada sentimen daripada data news, daripada federal punya FOMC, banyak too many things. Tapi kita dah ada clear head route apa kita dah nampak sekarang. Sekiranya kita dah nampak sekarang wave 5
akan bermula, ia akan memberi kita peningkatan harga emas yang sangat-sangat dahsyat. Melebihi pada tahun lepas. Dalam history, diorang dah pass lebih 2,000 US dollar per ounce. Dia akan buat sekali lagi dalam wave 5. Jadi, maaf saya hari ini kurang sihat. Demam sikit, batuk sikit. Tapi ia tetap tidak membuat saya berganjak daripada memerhatikan my eyes always on the chart. I love it. I baca news and keep asking myself and then try to improve my trading plan, my charting analysis. Doakan saya tuan-tuan dan puan ya, doakan saya. Saya doakan tuan-tuan dan puan sama-sama kita sama-sama berkongsi informasi, sama-sama kita tambah ilmu, belajar, kita tengok news, kita kongsi bersama-sama. Saya cukup percaya ya, dengan bila kita sama-sama bekerjasama, bertukar-tukar pendapat, ia akan mendatangkan impact ataupun output yang sangat bagus. Jadi sila tinggalkan komen-komen tuan-tuan dan puan sekiranya ada kekhilafan, ada kesalahan ataupun ada input-input yang you rasa saya tak consider, just bagi tahu. InsyaAllah saya akan cuba dan beri komen, dan insyaAllah kita sama-sama belajar dan kita sama-sama berada di puncak kejayaan. Ingat, kita menunggu wave yang kelima. Itu yang paling utama. Saya masih berharap, analisis saya masih bias, wave C masih boleh compete. Saya mengharapkan kejatuhan lagi emas bawah daripada 1677. Dan saya berharap wave 5 belum bermula lagi. Pada masa itu, bila sekiranya ia berlaku, rebutlah peluang ini tuan-tuan dan puan. Belilah sebanyak mana yang you mampu, sebab kita mengharapkan wave 5 selepas ini dia akan shoot lebih daripada harga emas yang tertinggi di Malaysia, di dunia tahun lepas 2071. InsyaAllah dia boleh pergi antara 2,100 hingga 2,300 ya. Then you cannot imagine how much profit you can make. Jadi sekian saja pada hari Ahad ni, santai-santai bersama keluarga. Saya berdoa agar semua selamat daripada COVID-19 ni. Kita jaga jaga SOP, jangan merayau, duduk kat rumah, enjoykan family you, tengok movie. Saya enjoy tengok chatting. Kita insyaAllah kita sama-sama boleh mencapai kejayaan dan sama-sama berjaya dalam mengharungi COVID-19 ya. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye.